Astagfirullah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. قال الله تعالى في القرآن العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Wahai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertakwalah kamu kepada Allah Ta'ala, yakni dengan kamu mematuhi segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Dan hendaklah kamu, kata Allah, tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat mengetahui apa yang kamu lakukan. Sadaqallahul Azim. Surah Al-Hasyr ayat yang ke-18, surah yang ke-59. Yang dikasihi tuan-tuan imam, ahli jawatankuasa surau, ibu-ibu, bapa-bapa, sidang jemaah muslimin muslimat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam ini di kesempatan masa untuk kita menunggu masuknya solat Isyak, kita dapat meluangkan masa kita untuk kita memenuhi bulan Ramadan ini dengan amal ibadah kita. Terutamanya kita sudah berada pada 10 malam yang terakhir pada bulan Ramadan. Dan malam ni masuk malam yang ke-21, yakni malam yang ganjil. Dan malam yang ganjil ini juga di antara malam yang Nabi kita Muhammad SAW menyuruh kita supaya mencari pada malam yang ganjil ini, kerana pada malam yang ganjil ini adanya yang dinamakan Lailatul Qadar. Kerana inilah peluang untuk kita rebut, untuk kita menampung kekurangan-kekurangan, pahala-pahala yang mungkin kita tidak ketahui. Jadi oleh sebab itulah, dengan peluang yang ada ini, alhamdulillah kita dapat berada dalam majlis ilmu. Semoga dengan kehadiran kita pada malam ini, kita digolongkan seperti yang Nabi SAW memberitahu, man salaka tarikan ilman sahalallah tarikan ilal jannah. Barang siapa yang berada dalam majlis ilmu, maka Allah mudahkan jalan untuk masuk surganya. Maka inilah di antara doa yang kita minta pada Allah setiap kali kita solat tarawih. Doa yang dimohon oleh imam, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, kami minta redamu dan kami juga minta surgamu. Jadi kita minta surga Allah.
Tapi kalau kita minta sahaja tanpa ada usaha dan ikhtiar, kita tak akan dapat. Sebab itulah kita kena berusaha. Jadi di antara usaha itu ialah kita dapat berada dalam majlis ilmu seperti mana pada malam ini. Ini usaha kita. Kenapa pentingnya majlis ilmu ini? Kerana majlis ilmu inilah majlis yang akan memberi kefahaman kepada kita, terutamanya tentang amalan-amalan yang kita lakukan, sama ada amalan itu diterima ataupun tidak oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi kita sudah berpuasa, hampir hari ini masuk hari yang ke-20 kita berpuasa. Ya. Jadi dalam kita berpuasa 20 hari ini, Allah Ta'ala sendiri mengingatkan dalam surah Al-Hasyr tadi, bila Allah memberitahu, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ya, ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kata Ibnu Mas'ud, jika kamu mendengar ayat Quran, perkataan yang dimulai ya ayyuhallazina amanu, wahai orang yang beriman, maka hendaklah kamu mengambil perhatian yang sungguh-sungguh. Ya, apa maknanya? Maknanya kita kena kena ambil perhatian sungguh-sungguh. Maknanya kita kena betul-betul kena faham. Kenapa? Kerana pada ayat yang dimulai ya ayyuhallazina amanu ini ada sesuatu perkara yang Allah Ta'ala nak bagi tahu, dan perkara ini amat penting untuk kehidupan kamu, ya, di dunia dan akhirat. Ya. Ini yang disebut oleh Ibnu Mas'ud. Jadi kalau kita melihat dalam ayat Quran yang kita baca tadi, yang mana Allah Ta'ala memanggil kita, Allah panggil kita. Ya. Sebab tu semua bila kita baca Quran, kita kena berinteraksi dengan Quran. Kita kena tadabbur dengan Quran. Kenapa? Kerana orang yang beriman, bila dia dengar ayat Quran, dia dapat merasakan yang Allah sedang bercakap dengan kita. Bila Allah memanggil ya ayyuhallazina amanu, maka kita kena merasakan bahawa kita ini orang yang beriman. Ya. Bila kita merasakan kita ini orang yang beriman, barulah hati kita akan terpanggil, yang mana Allah sedang memanggil kita. Macam contohlah kalau kita berada dalam contohnya dalam qaryah kita ini, tiba-tiba nama kita dipanggil, ya, sudah semesti kita akan kita akan mengambil perhatian sungguh-sungguh. Mesti ada sesuatu yang imam nak bagi tahu. Ya, dia kata, wahai semua sidang jemaah yang ada dalam surau ini, ya, saya nak penama ini tolong ke depan. Dia sebut nama kita. Maknanya di situ dia memanggil kita. Ya. Begitulah Allah Ta'ala dengan kita. Bila Allah menggunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu, menunjukkan Allah sedang memanggil orang-orang yang beriman. Tetapi kalau kita tidak merasakan kita ini orang yang beriman, kita tak akan terpanggil. Tak rasa apa pun. Kan? Tak rasa apa. Kita masih leka, masih lalai buat tak tahu. Ya, tapi kalau kita merasai bahawa aku ni orang beriman, oh terpanggil. Oh Allah sedang panggil aku ni. Ya, mesti ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak bagi tahu. Ya. Jadi pada ayat itu, apa yang Allah Ta'ala nak bagi tahu kepada kita, ya ayyuhallazina amanu taqullah. Allah nak beritahu, wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Allah suruh kita apa? Allah suruh kita bertakwa. Bila Allah menggunakan perkataan ini, ya ayyuhallazina amanu ini juga, kata Ibnu Mas'ud, ia merupakan sesuatu yang maknanya yang berlawanan dengan nafsu. Maknanya nafsu kita tak suka sebenarnya. Ya, nafsu tak suka. Bagi contoh yang paling mudah cuma bila Allah mengatakan ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam, yang Allah wajibkan kita berpuasa ni, yang kita lapar dari pagi sehinggalah maghrib. Sekarang alhamdulillah kita dah boleh makan. Tadi waktu lepas subuh tu Allah haramkan kita makan, minum teh tarik haram kan, makan nasi lemak haram kan. Suka tak nafsu kita? Nafsu tak suka. Nafsu suka makan. Nafsu tak suka lapar. Ya? Tetapi bila Allah menggunakan perkataan ya ayyuhallazina amanu itu, di situ makna di situ kalau tak, memang nafsu kita tak suka. Ya? Tetapi pada
hal apa yang perlu difahami, ada sesuatu yang Allah Ta'ala nak memberi kebaikan kepada kita. Ya? Ini bagi orang-orang yang beriman. Baik. Jadi dalam ayat itu Allah kata, bertakwalah kamu kepada aku. Apa makna bertakwa? Bertakwa di sini dengan arti kata mematuhi seluruh perintah Allah. Bukan hanya puasa. Puasa salah satu perintah. Seluruh perintah Allah. Solat perintah Allah, zakat perintah Allah. Ya. Dan bukan sahaja perintah Allah yang melibatkan hubungan kita dengan Allah, termasuk juga perintah Allah yang melibatkan hubungan dengan manusia. Hablum minan nas, hubungan dengan manusia. Allah menyuruh kita supaya saling apa dia? Ya, maknanya berkasih sayang. Allah suruh kita saling berbuat baik kepada ibu bapa, berbuat baik kepada jiran, berbuat baik kepada adik-beradik. Dan Allah menyuruh kita menjaga hubungan silaturahim, jangan putus silaturahim. Allah juga melarang kita ya mengumpat, memfitnah, berdusta, sakitkan hati jiran. Ini semua larangan-larangan yang Allah Ta'ala perintahkan. Jadi bila mana Allah Ta'ala memberitahu, ya ayyuhallazina amanu taqullah, di sini apa yang kita kena faham, bahawa Allah memerintah kepada kita supaya kita menjaga hubungan dengan Allah dan juga hubungan sesama manusia. Hablu minallah wa hablu minan nas. Jadi maknanya takwa itu dia dua tu dia kena selari. Dia tak cukup bila kita kata kita bertakwa hanya berpuasa, berlapar, dahaga, itu tak cukup. Belum lagi takwa. Ya. Jadi puasa yang Allah wajibkan ini sebenarnya sebagai Allah nak latih kita supaya kita jadi hamba-Nya yang bertakwa. Tapi belum pasti lagi kita dapat takwa tanpa usaha dan ikhtiar, tanpa ilmu yang kita pelajari berdalilkan Quran dan hadis, kita tak akan dapat takwa. Jadi dalam artikan bila sebut takwa di sini, ya, apa dia? Dua elemen yang penting ialah hablu minallah wa hablu minan nas. Kena jaga dua-dua tu. Ya. Sebab itu Nabi SAW mengingatkan kepada kita dalam satu hadis, yang mana hadis ini diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, rubba saim laisa lahu min siyamihi illa ju'. Ya. Boleh jadi, kata Nabi, orang yang berpuasa itu tidak mendapat apa-apa dari puasanya, melainkan lapar dan dahaga. Boleh jadi Nabi sebut orang yang berpuasa. Siapa dia? Kitalah umat Nabi yang berpuasa. Ya. Dari puasa yang kita lakukan ini, Nabi kata, boleh jadi tak dapat apa-apa pun. Kita hanya dapat lapar. Sedangkan Nabi SAW memberitahu, amalan puasa ini, ya, pahalanya, bila bulan Ramadan, apapun amalan yang kita buat dilipat ganda kan. Kita buat satu kebaikan dari 10 hingga dilipat ganda menjadi 700. Ini pahala. Malah puasa yang kita jalankan, Allah sendiri yang membayarnya. Wa ana ajzibih, aku sendiri yang membayarnya. Nampak tak? Bukan 700. Habis berapa pahala puasa yang kita dapat? Tak terhitung banyaknya. Sebab nanti dalam surga Allah yang bayar. Allah akan panggil kita. Kalau Allah sendiri yang bayar, tak tahulah. Macam kita kerja dengan majikan. Tiba-tiba bos kita kata, semua pekerja akan dimasukkan gaji. Kecuali penama ni, bos yang bayar sendiri. Kalau bos bayar sendiri, rasanya bukan gaji yang biasa, luar biasa gaji itu. Sebab dia yang nak bayar. Begitulah puasa. Allah yang bayar. Tetapi malangnya, golongan yang Nabi sebut ini, golongan yang dikatakan, Nabi kata, berapa ramai orang yang berpuasa, tapi mereka hanya mendapat lapar dan dahaga, tak dapat apa. Kenapa boleh jadi yang sedemikian? Kenapa? Jadi Nabi menjelaskan antara salah satu sebab
puasa mereka itu hanya menahan perut dari lapar dan dahaga. Itu sahaja. Ya. Dan di antara sebab yang utama Nabi kata, "Man lam yada' qaulu zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajatan ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu." Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang keji. Maknanya barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tak elok. Ya. Wal 'amala bih, dan itulah perbuatannya. Walaupun dia berpuasa. Tapi lidahnya suka mengata, mengumpat, mengaibkan saudaranya. Ya, sambil-sambil nak buka puasa, duk ngumpat lagi. Ni imam ni tak sampai-sampai lagi apa hal lah, duk ngumpat imam. Contohlah, ini bukan imam ni lah. Ni belum buka puasa lagi. Sementara nak menunggu berbuka, lidah dah mula duk mengata lagi. Kan? Ya. Ini tengok orang berniaga duk ngata lagi kan. Macam-macam. Ini Nabi sebut. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tak elok. Dan itulah amalannya, perbuatannya. Walaysa lillahi hajatan, sekali-kali Allah Ta'ala ayyada'a, tidak akan memandang. Allah tak nak lihat. Allah tak nak lihat ta'amuhu wa syarabuhu, yang dia meninggalkan makan ketika dia lapar waktu siang tadi, dan dia meninggalkan minum ketika waktu dahaga yang amat sangat pada waktu siang tadi. Maka kata Nabi, Allah tak nak pandang pun puasa dia. Maknanya apa di situ? Maknanya tidak ada nilai apa-apa di sisi Allah. Ya. Haba'an mansura, amalan kita seperti debu yang berterbangan, tidak ada hasil. Umpama kita bekerja, ya, cukup bulan, kita ingat dapat gaji, jolok-jolok kad, tengok kosong, tak ada gaji. Padahal bekerja, tapi majikan tak bayar kita. Inilah yang disebut antara sebab-sebab yang menyebabkan Allah tidak menerima amalan. Sebab apa? Sebab dia tidak menjaga hubungan dengan manusia. Satu hari pernah diceritakan sebuah kisah berlaku, seorang wanita di zaman Nabi SAW yang waktu siang dia berpuasa, ya, waktu malam dia qiyam. Dia qiyam. Maknanya waktu malam dia tarawih, tadarus, dia bangun malam, dia tahajud, ya, dia berzikir, kan. Waktu siang dia berpuasa. Kemudian Nabi SAW memberitahu dengan sahabat yang ada, Nabi kata, wanita ini tempatnya dalam neraka. Wanita ini tempatnya dalam neraka. Sahabat terkejut, lalu bertanya, kenapa ya Rasulullah? Ya, sedangkan wanita ini waktu siang dia berpuasa, waktu malam dia qiyam. Dan mungkin ini amalan kita lah sekarang, kan. Waktu siang kita tadi berpuasa, walaupun cerita ini kisah wanita itu, tetapi mungkin perbuatan wanita itu ada pada kita. Watak wanita yang diceritakan itu ada pada umat Nabi akhir zaman. Ya. Baik. Lalu sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Maka Nabi SAW memberitahu, wanita ini dia suka menyakiti jiran tetangganya. Ini punca dia. Wanita ini suka menyakiti jiran tetangganya. Sama ada dengan perbuatannya ataupun tingkah lakunya. Dengan sebab dia menyakiti jiran, walaupun dia berpuasa waktu siang, walaupun dia qiyam waktu malam, tarawihnya, Allah tak terima amal. Sidang jemaah, kita yang ada di sini saya yakin, ya, termasuklah saya yang bercakap, kita hidup berjiran. Betul ke tidak? Tak ada kita yang ada hidup seorang-seorang kat atas bukit. Tak ada. Kita akan berjiran. Sama ada jiran kita sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Selagi mana dia berhampiran dengan kita, itulah jiran kita. Maka bila kita duduk berjiran, sudah semestinya lah dalam soal kehidupan berjiran ini, ya, mungkin ada perbuatan-perbuatan yang sama, ada sengaja atau tidak, yang mengguris hati jiran kita. Dan mungkin kita juga sebagai jiran yang terasa hati dengan jiran kita. Ya, ini tak dapat nak elak. Mungkin benda ni kita akan lalui sebab kita hidup berjiran. Kadang-kadang jiran kita bukan orang lain, mungkin adik-beradik kita. Ya,
mungkin teman dan kawan kita, ya, tetapi mereka tetap jiran kita. Hatta kalau dia bukan Islam pun dia tetap jiran juga. Sebab tu Nabi kata bila hidup berjiran ini dia ada hak yang perlu kita kena tahu. Ada yang satu hak, ada dua, ada tiga hak. Satu hak ialah jiran yang bukan Islam. Hak dia sebagai jiran yang perlu kita jaga. Dua hak ialah hak dia sebagai jiran dan sebagai orang Islam yang seagama dengan kita. Yang tiga hak ini, satu hak jiran, satu hak dia sebagai beragama Islam, yang satu hak dia sebagai ahli keluarga kita mungkin. Jadi oleh sebab kita hidup berjiran ini, itu saya sebut tadi, mahu ataupun tidak mungkin dengan bela kucing yang kita jaga, sebab kerana kucing aja pun, betul tak ya? Jiran terasa hati dan kita pula suka kucing, tak salah. Tapi mungkin kesilapan itu pada kita yang menjaga tidak mengawal secara baik. Kita bebas sehingga menyebabkan kucing itu suka kencing berak di rumah jiran. Ya, mungkin sekali dua tu boleh tahan, tapi kalau dah berminggu-minggu, ya, akhirnya ya marah jiran, dah bergaduh, betul? Rasa hati dengan sebab kucing yang dijaga. Ramai yang bergaduh. Dengan sebab parking kereta, hidup berjiran pun bergaduh juga. Dulu masa beli rumah ya kereta sebiji. Anak dah besar dah tambah lagi sebiji. Satu rumah sampai 3, 4, 5 biji kereta. Parking tak cukup, akhirnya kita pun parking lah ikut suka kita dan akhirnya menghalang lalu jiran kita. Dah bergaduh dengan jiran. Dengan sebab kenderaan menyebabkan jiran terasa hati dengan kita. Belum cerita hal anak lagi. Biasalah anak-anak bergaduh apa-apa, bergaduh dah kita bergaduh pula. Dan inilah yang kita lalui dalam kehidupan. Tak boleh nak elak. Inilah fitrah kehidupan. Selagi mana kita berada di dunia, kita akan diuji dengan ujian yang sedemikian. Ya. Jadi kalau kita tidak bertakwa kepada Allah, tidak menjaga hubungan sesama manusia, maka kita bimbang puasa yang kita dah jalankan 20 hari ini, akhirnya tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Baik itulah sidang jemaah yang dirahmati Allah. Ya, bila kita berada dalam Ramadan inilah antara bulan yang disebut Allah nak melatih supaya kita ada sifat tolak ansur, berkasih sayang. Kenapa kita digalakkan menjamu orang buka puasa? Kenapa kita digalakkan bersedekah? Kenapa kita digalakkan memberi makan kepada jiran? Untuk apa sebenarnya? Allah nak latih supaya kita menjadi hamba-Nya yang bertakwa. Itu dia tujuan dia. Kenapa Allah nak kita jadi hamba-Nya yang bertakwa? Ya, kenapa Allah nak kita jadi hamba yang bertakwa? Kerana dengan takwa sahaja Allah menerima puasa kita. Innama yataqabbalullahu binal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan orang-orang yang bertakwa. Nampak tak? Jadi arti kata amalan orang yang bertakwa itu ialah amalan yang kita menjaga hubungan kita dengan Allah. Solat kita jaga, puasa kita jaga, alhamdulillah. Tetapi waktu yang sama juga kita kena menjaga hubungan dengan manusia. Betul ke tidak? Ya, kita kena jaga hubungan kita dengan manusia. Sebab itulah bila Allah Ta'ala menyuruh kita wal tanzur nafsum ma qaddamas liqad. Dan hendaklah kamu perhatikan amalan-amalan kamu. Puasa kamu perhatikan. Ya, aku terima ke tidak puasa kamu? Kamu perhatikan solat kamu. Ni solat tarawih kita, solat isyak kita, solat apa maghrib, solat yang kita buat. Aku terima ke tidak? Sebab Nabi juga menyebut berapa ramai orang yang yang mendirikan qiyam. Makna qiyam di sini, kata Imam An-Nawawi bila sebut hadis man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambih, itu barang siapa yang mendirikan malam. Kata Imam An-Nawawi yang dimaksudkan mendiri malam ni ialah orang yang melakukan solat sunat tarawih. Itu maksud dia, ya. Yang mendirikan malam, dia ini solat sunat tarawih. Maka dengan penuh keimanan, ya, dengan penuh keimanan dan mengharap keredaan Allah, maka Allah ampunkan dosa kita yang lalu. Tetapi Nabi sebut berapa ramai orang yang qiyam, tetapi dia hanya dapat penat berdiri, tapi tidak ada pahala. Allahu Akbar. Kita bimbang yang kita tarawih dah 21 malam ni, bila kita muhasabah balik, Allah rupanya
Tak ada nilai. Macam mana kita nak tahu puasa kita diterima atau tidak? Mana mungkin kita tahu kalau kita tidak mentadabbur ayat-ayat Quran? Kerana Allah sendiri yang memberitahu ciri-ciri puasa yang diterima. Ciri-ciri solat yang diterima. Di antaranya Allah sebut dalam Al-Quran. Ya. Ini ciri-ciri yang puasanya diterima, solatnya diterima, zakatnya diterima. Apa ciri-ciri dia? Ada tak pada kita? Kalau ada, alhamdulillah. Kalau tidak ada peluang untuk kita memohon keampunan dan kita berusaha. InsyaAllah, ini malam 10 terakhir ni. Allah sebut dalam surah Ali Imran. Surah Ali Imran ayat 133. Ya. Kalau kita merujuk dalam surah Ali Imran ayat 133 yang mana Allah Ta'ala memberitahu kepada kita apa dia semua? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Bersegeralah kamu, kata Allah, memohon keampunan dari Tuhan kamu. Allah suruh kita jangan tangguh-tangguh, jangan lengah-lengah, bersegera mohon ampun. Minta ampun kepada Allah. Sebab tu doa yang dibaca setiap malam, apa yang kita minta? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Kita minta, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah dosa kami, ya Allah. Kita minta ampun. Dan hadis Nabi yang kita baca tadi kan, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddama min zambih. Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan mengharap keridaan Allah, Allah ampunkan dosa yang lalu. Barang siapa yang berdiri malam mengharapkan dengan penuh keimanan dan mengharap keridaan Allah, Allah ampunkan dosa yang lalu. Kemudian ketika Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, kalaulah takdir malam ini malam qadar, apa yang perlu aku buat? Apa yang diajar oleh Nabi? Kamu menadah tangan, mohon apa? Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Mohon ampun. Kenapa Allah suruh kita mohon ampun? Kenapa Nabi suruh kita minta ampun pada Allah? Kerana dengan keampunan Allah sahajalah wa jannatin arduhas samawati wal ar, yang kami akan berikan surga untuk kamu yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, dan surga ini khususnya kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa sahaja yang akan Allah berikan surga yang luasnya antara langit dan bumi. Ya, tetapi dengan syarat kita kena bersegera memohon keampunan. Isyak ke apa? Belum. Kejap. Jadi antara ciri-cirinya, mungkin tak sempat kita kan. Baik. Jadi secara mudahnya mohon ampun. Itulah segera minta ampun. Dah azan, insyaAllah. Kita berhenti sekejap, kemudian sikit kita ya. Saya nak sebut ciri-ciri dia, sikit ringkas saja. Sang tertanya-tanya pula.
baik. Kita sikit sama ya. Baik, saya nak sebut antara ciri-ciri orang-orang yang Allah terima insya-Allah puasa kita, solat kita ya. Allah sendiri yang beritahu dalam Quran, dalam surah Ali Imran ayat 133. Yang pertama Allah suruh kita beristighfar, mohon ampun kepada dia dengan bersegeralah kata Allah, jangan tangguh-tangguh. Cuma tentang dosa ni semua ada 3 keadaan. Pertama disebut az-zulmu yughfar, dosa yang Allah ampunkan, iaitu dosa-dosa kecil. Banyak mana pun kalau kita buat kebaikan Allah ampun, kita berpuasa Allah ampun. Yang kedua az-zulmu lam yughfar, dosa yang Allah tak ampunkan, iaitu dosa-dosa besar. Ya, antara syirku billah, syirik kepada Allah, derhaka pada ibu bapa, ya, berzina, itu dosa besar, Allah tak ampunkan kecuali kita bertaubat dengan taubat nasuha. Dan yang ketiga az-zulmu lam yutrak wa ma bainan nas, dosa yang tergantung, makna dosa ni Allah tak ampun, ya, dosa yang melibatkan sesama manusia, ya, maka dosa ini perlu diselesaikan sesama manusia. Makna kita kena saling bermaaf-maafan, berlapang dada, ya, jangan ada dendam sesama kita. Kerana dosa ini Allah tak akan ampunkan. Sebab itulah Allah Ta'ala sendiri memberitahu ada ciri orang-orang yang bertakwa itu ialah pertama ada 3 sahaja yang Allah sebut dalam ayat ni, dan ayat lain banyak lagi. Yang pertama allazina yunfikuna fis sarra'i wad dharra, yakni orang-orang yang menafkahkan, ya, sebahagian daripada hartanya, ya, sama ada waktu dia senang atau dia susah. Maknanya dia menafkahkan, menginfakkan hartanya mengikut kadar kemampuan. Sebab itulah Nabi kita Muhammad SAW, amalan yang Nabi suka bila masuk 10 terakhir ialah bersedekah. Hingga disebut sedekahnya Nabi ini lebih laju daripada angin yang berlalu. Maknanya Nabi banyak bersedekah. Kalaulah malam yang kita sedekah malam ni malam qadar semua, Allahu Akbar. Berapa nilai pahala yang Allah beri lebih baik dari 1000 bulan, ya, pahalanya itu. Ya, dan bukan saja bersedekah, apapun amal yang kita buat. Kita lalu tepi jalan tengok ada ranting, kita buang ranting itu supaya orang lalu mudah, itu pun pahalanya kalau takdir malam qadar pun, Allahu Akbar. Ya. Dan yang keduanya ialah yang disebut wal kaziminal ghaiz. Wal kaziminal ghaiz ini orang yang mampu menahan marahnya. Sifat marah tak boleh nak elak, ya, tapi kita tahan marah kita. Jangan kata Salman Al-Farisi, saat kamu marah, kamu kena jaga 2 perkara. Pertama, jaga lidah. Kedua, jaga tangan. Sebab kalau kita marah, lidah kita tak boleh nak jaga. Bodoh lah. Kita keluarlah macam-macam. Kedua, tangan. Mungkin penumbuk kita bagi, tengah-tengah beratur, jam, tiba-tiba dia potong. Kan marah tu. Jadi marah tu memang ada, tapi simpan. Jangan. Tapi kalau kita marah dengan mulut, dengan tangan, maknanya kita tak akan tercapailah takwa tadi. Dan yang akhirnya, yang ketiganya, wal afina anin nas, dan memaafkan kesalahan orang. Yang ni payah sebenarnya. Ya, orang tu buat kita macam-macam dah, tapi Allah kata maafkan. Kalau kita mampu maafkan, berjayalah kita. Tapi kalau kita tak boleh maafkan, payahlah kita. Apatah lagi kita kata tunggu di padang mahsyar. Ya, 7 keturunan aku takkan maafkan. Jumpa di padang mahsyar, jangan. Ya? Kalau itu yang kita sebut, makna puasa kita, solat kita tidak ada nilai di sisi Allah Ta'ala. Kerana apa? Kerana masih berdendam. Dan sebagai akhirnya, sidangnya maaf, saya nak sebut satu cerita, ini penutuplah ya, kisah yang berlaku kepada Saidina Abu Bakar. Saidina Abu Bakar ni ketika anaknya Sayyidatina Aisyah difitnah, dia berzina dengan lelaki lain, ya, difitnah. Sehingga kan ada anak saudara Saidina Abu Bakar yang bernama Mu'tah bin As-Sasah. Mu'tah ni, dia ni orang susah. Saidina Abu Bakar ni lah yang banyak bantu dia. Bagi dia banyak berikan bantuan kepada dia kan. Tapi bila dia percaya dengan fitnah, akhirnya Abu Bakar marah dan bersumpah. Demi Allah, disebabkan kamu percaya dengan fitnah, aku takkan bantu kamu dah. Aku takkan tolong kamu. Akhirnya Allah tegur Saidina Abu Bakar dalam surah An-Nur ayat yang ke-24 kalau tak salah. Allah Ta'ala beritahu kepada Saidina Abu Bakar yang maksudnya, ya, janganlah kamu yang aku berikan harta, ya, dan berikan kesenangan sehingga kamu bersumpah tidak mahu membantu kaum keluarga kamu yang susah, tidak mahu membantu orang yang berhijrah di jalan Allah. Ya, sebaliknya kata Allah, maafkanlah dan lupakan. Allah suruh apa? Maafkan dan lupakan. Yang lupakan ni yang payah. Maafkan boleh, tapi nak lupa minta maaf.
Tapi Allah suruh. Allah kata maafkan dan lupakan. Kemudian Allah tanya, tidakkah kamu mahu kalau kamu maafkan, kamu lupakan, aku ampunkan dosa kamu? Allah tanya kita. Kamu tak nakkah kalau kamu maafkan jiran kamu sebab kucing tadi, kamu lupakan, aku ampunkan dosa kamu? Tak nakkah kamu? Sesungguhnya aku Maha Pengampun lagi Maha Pengasih, kata Allah. Jadi itulah wallahu yuhibbul muhsinin, sesungguhnya merekalah orang-orang yang melakukan kebaikan. Jadi sekadar itulah, mohon ampun dan maaf agak terlajak sedikit. Semoga dengan apa yang dapat kita kongsi ada manfaatnya insya-Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.